Assalamualaikum. Hari ini kita sambung pada modul muka surat 6, latihan 11. Okey, soalan ni ialah N adalah imej kepada M di bawah putaran yang diberikan. Cari titik putaran tersebut. Okey, sebelum ni, soalan sebelum ni dia dah bagi objek dan titik putaran suruh cari imej kan. Tapi untuk soalan kali ni, dia minta cari titik putaran. Okey. Dia kata N adalah imej, M adalah objek. Okey, kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, dalam soalan pertama yang kita tahu adalah N merupakan objek manakala N ialah imej. Okey, jadi sebelum tu kita kena labelkan dulu setiap titik pada objek ni. Nah, kita pusing. Okey, pada objek kita labelkan titik, setiap titik dia cikgu labelkan nombor 1, ni nombor 2, kat sini nombor 3. Okey. Macam tu juga untuk imej ataupun N. Okey, kita label, kena titik tu kena samalah. Dekat titik yang kita label dekat M tadi, N pun kena sama. Jadi sini nombor 1, sini nombor 2, sini nombor 3. Okey, selepas itu apa yang kamu kena buat? Okey, kita akan ambil titik 2 pada M dan titik 2 pada N kita akan gariskan. Cikgu akan ambil 2 titik ni, kita akan gariskan. Okey, lepas tu apa yang kita buat? Sekarang ni kita nak buat pembahagi 2 sama serenjang. Okey. Macam pantulan juga, bila kita nak cari garisan pantulan kan, kita akan guna jangka lukis kan. Begitu juga untuk putaran. Kita nak cari titik putaran ataupun titik putaran, kita akan pakai jangka lukis. Okay, nah, lepas tadi kita dah gariskan titik 2 ni kan. Okay, dari titik 2 ni, dua-dua ni kita akan buat satu garisan serenjang. Okey, selepas tu kita akan ambil titik 2 pada M. Kita akan buat tanda lah. Okey, atas ni 1, kat bawah ni pun 1 lah. Okey, lepas tu titik 2 pada N kita akan tanda juga. Okey, kat sini 1 dan juga di sini 1. Okey, baik. Lepas tu okey, terdapat persilangan kat sini kan. Okey, jadi kita akan buat satu garisan lurus. Okey. Alright. Okey, selepas itu okey, kita akan sambungkan titik 3 pada M dan juga titik 3 pada N. Okey, selepas tu kita akan buat satu garisan serenjang. Okey, nah. Kita ambil titik 3 pada M, kita akan buat penandaan. Satu di sini dan juga satu di sini. Okey, begitu juga titik 3 pada M. Okey. Okey, apabila berlakunya persilangan, okey, kita akan buat garisan lah. Okey, baik. Apabila kita garis, okey, kita akan berlakunya titik persilangan. Kalau kat sini, okey, nampak kat sini merupakan ada titik persilangan kan? Okey. Okey, kita tandakan titik persilangan ni. And then, okey, kita tengok koordinat bagi titik persilangan kita.
titik persilangan kita berada di koordinat 2, 3, 4. Okey, sini 5 lah. Okey, titiknya. Okey, X 5, Y adalah 4. Jadi, titik persilangan inilah merupakan titik putaran bagi soalan A. Okey, 5, 4. Okey, itu adalah jawapannya. Nah. Baik, seterusnya soalan B. Okey, soalan B dia suruh cari titik putaran bagi putaran 180 darjah. Okey, macam soalan tadi. Okey, kita tengok kat M kan. Kita akan labelkan dulu titik pada M. Okey, cikgu labelkan sini sebagai 1. Okey, bawa atas dia 2, sini 3 dan ini 4. Okey, macam tu juga pada image iaitu N. Okey, cikgu labelkan sini 1, bawah ni 2, sini 3 dan sini 4. Okey, baik. Seterusnya, okey, apa yang berlaku? Okey, kita akan buat garisan serenjang. Okey, garisan serenjang untuk soalan B, cikgu akan ambil titik 4. Okey, titik 4 pada M dan juga titik 4 pada N. Okey, lepas tu kita akan garis lah. Okey. Okey, selesai. Okey, selepas itu kita akan buat garisan serenjang. Okay. Ambil titik pada N, titik 4 pada N. Kita akan buat penandaan di atas dan juga di bawah. Begitu juga titik 4 pada M. Okay, kita buat tanda di atas dan juga di bawah. Okey. Okey, selepas tu kita buat garisan lah. Sebab dah ada persilangan. Okay, selepas tu cikgu akan ambil titik 3 pada M dan titik 3 pada N. Okey nah. Kita ambil, kita akan garislah macam biasa. Okey. Okay, selepas dah garis, kita boleh buatlah apatah garisan serenjang bagi titik 3. Okey, cikgu tanda dulu di sini dan titik 3. Atas ni dan di bawah. Okey nah. Selepas berlakunya ada titik persilangan. Okey, kita boleh garislah. Okey. Okey, baik. Okey, kita dah gariskan ataupun dah buat garisan serenjang. 2 garisan serenjang. Kalau kamu tengok dekat sini, berlakunya persilangan. Okey, jadi jika berlaku persilangan, itu tandanya adalah titik putaran kita. Jadi kita buat penandaan kat sini. Okey, apakah koordinat bagi titik putaran? Okey, titik koordinatnya adalah X adalah 1, Y adalah 3. Okey, jadi koordinat 1, 3 merupakan titik putaran bagi soalan B. Jadi kita tulislah jawapan dia kat sini. 1, 3. Okey nah. Okey, baik. Cuba kamu buat soalan B ni pula. Okey, putaran 90 darjah ikut arah jam. Okey, cuba buat yang ni untuk mahirkan diri. Kita tengok latihan 12. Okey, dalam rajah yang berikut, P dipetakkan kepada Q di bawah satu putaran.
huraikan putaran yang terlibat. Jadi dalam soalan ni, kita tahu bahawanya P adalah objek. Okey, Q adalah image. Okey. Jadi, okey, soalan A. Okey, macam kita buat sebentar tadi, perkara yang pertama kita kena cari adalah pusat putaran. Macam mana kita buat pusat putaran tadi? Kita kena gariskan dulu P kepada Q. Okey, gariskan P kepada Q. Okey, kita tengok sini ya. Okey, P kepada Q jaraknya adalah 3 kotak. 1, 2, 3. Okey, ingat tu. Okey. Ingat kejap. Okey, selepas tu kita kena buat apa? Kita kena buat garisan serenjang. Okey, cikgu pergi ke titik Q. Cikgu tanda dulu. Atas, bawah. Okey, titik P pula. Atas, bawah. Okey, selepas tu, kita dah ada persilangan pada kedua-dua tanda kan? Okey, kita boleh gariskan. Okey, tadi kan cikgu suruh ingat apa kita daripada jarak P ke Q yang kita garis tadi ada 3 kotak kan? Untuk soalan ni tak macam soal latihan tadi. Okey, latihan tadi dia bagi image. Yang ni kita bagi titik. Jadi, apabila kita nak garis untuk garisan serenjang, okey, panjang dia kena sama dengan panjang PQ. Jadi, dekat sini ada 3. Nanti kita garis pun kena 3 sahaja. Okey, jadi yang ni lah. Okey, 1, 2, 3. Okey. Okey, jadi kat sini kita dah garis 3 kotak kan? Okey, jadi kat sini kita ada kebarangkalian yang bahawasanya titik putaran kita iaitu titik yang pertama dan juga titik yang kedua. Okey. Okey. Seterusnya tadi dalam soalan kita tahu P dipetakkan kepada Q. Jadi P ni dia sebenarnya dia bergerak ke Q. Macam tu. Sebab P ni objek, Q ni image. Jadi kita boleh cakap P dia bergerak ke Q. Okey, macam mana kita nak tentukan mana satu titik putaran kita? Okey. Titik putaran kita adalah yang berada jauh daripada anak panah yang kita buat ni. Yang mana satu? Titik 1 ke titik 2? Okey, titik yang jauh daripada anak panah ini adalah titik 1. Okey, jadi titik 1 ini merupakan pusat putaran kita. Okey, bila kita tentukan titik 1 ni merupakan pusat putaran kita, kita ambil pembaris daripada titik P, kita gariskan kepada pusat putaran kita. Ni cikgu pakai pen lah nak bezakan. Okey. Okey, dan pusat putaran ke titik Q. Okey nah. Alright. Jadi kita dah dapat dah pusat putaran kita, iaitu pusat putaran kita berkoordinat. Okey, ni pusat putaran dia berkoordinat 1, negatif 2. Okey. Okey, settle pusat putaran. Okey, lepas tu kita nak tahu pula sudut putaran. 90 darjah ataupun 180 darjah. Okey, cuba kamu tengok. Okey, P ke pusat putaran ke Q. Dia bentuk apa tu? Bentuk L. Kalau bentuk L, ia adalah 90 darjah. Okey. Okey, settle sudut putaran. Okey nah. Okey, baik. Seterusnya, arah
putaran. Tadi kita dah buat dah. Okey, arah putaran. P bergerak ke Q. Objek bergerak ke image. Kamu boleh tengok. Okey, kita buat macam ni. Ini arah dia ke kiri ke kanan? Ya, ke kanan. Membawa maksud ikut arah jam. Okey. Okey, baik. Jadi, macam mana kita nak huraikan putaran tersebut? Okey, kita boleh tulis macam ni. Okey. P. P sebab P adalah objek kan? Okey. P berputar pada... Okey, apa poin yang pertama? Pusat putaran kan? Kita cakap P berputar pada pusat putaran. Okey, apa pusat putaran kita? Koordinat 1, -2. Selepas tu, poin kedua kita adalah sudut putaran kan? Okey, kita tulis. Sebanyak, okey, berapa banyak sudut kita? 90 darjah. Okey. Lepas tu, okey, arah putaran pula. Okey, mengikut, okey, arah putaran kita ke sebelah kanan. Jadi, mengikut arah jam. Okey, inilah jawapan penuh. Okey, P berputar pada pusat putaran koordinat 1, -2 sebanyak 90 darjah mengikut arah jam. Okey, nah. Okey, untuk soalan B pula. Kita buat soalan B. Okey, diminta untuk huraikan putaran tersebut. Okey, kita tahu bahawanya okey, P adalah objek dan Q adalah image. Okey, nah. Alright. Okey, apa langkah step yang pertama? Okey, kita akan buat garisan pada titik PQ. Sebab kita nak buat garisan serenjang. Okey, nah. Okey, baik. Kita dah garis. Okey, cuba kita kira berapa kotakkah yang ada bagi garisan ke P dan Q. Okey. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kotak kat sini. Okey, ingat kita ada 8 kotak. Okey, selepas itu kita akan buat garisan serenjang. Okey, cikgu pergi ke titik P, cikgu akan tandalah ke atas ni. Okey, dan juga di bawah. Okey, nah. Okey, juga ke titik Q, cikgu akan tanda di atas ni. Dan di bawah. Okey, nah. Okey. Selepas tu kita garis lah. Okey, apabila kita buat garisan seranjang, berlakunya penindihan dekat sini. Okey. Tapi sebenarnya sebelum kamu buat garisan serenjang pun, kamu dah boleh agak sebenarnya di manakah kita punya pusat putaran. Pasal apa? Tadi kita kira kan kotak P ke Q ada 8 kan? Okey, cuba kamu kira. Okey, dari titik P ke tempat bersilang ni ada berapa? Okey, 1, 2, 3, 4. Sini ada 4 kan? Okey, di sini 1, 2, 3, 4. Okey, jadi pembahagian dia adalah sama. Jadi, dekat sinilah merupakan dia punya titik putaran ataupun pusat putaran. Okey, jadi kita punya koordinat bagi pusat putaran kita adalah 4, 5. Okey, jadi settle untuk pusat putaran. Okey, selepas itu kita kena cari pula sudut putaran.
Okey, baik. Kita tahu, okey, objek ni berputar. Okey, kita pergi dekat garisan yang kita garis tadi ya. Okey, objek ini P berputar kepada Q, iaitu imej kita. Okey, dan dia juga merupakan satu garisan lurus. Jadi kita dah belajar sebelum ini. Okey, sudut putaran kita ada kena, yang kita belajar untuk kali ini adalah sudut 90 atau sudut satu garis lurus, iaitu sudut 180. Okey nah. Jadi dekat sini ia merupakan satu garis lurus, jadi ia merupakan sudut 180. Okey. Okey, baik. Jadi settle untuk sudut putaran. Jadi apakah dia arah putaran bagi soalan B? Okey, baik. Okey, kita tahu P iaitu objek. Okey, dia berputar kepada imej. Jadi P pergi ke Q. Okey, kita tengok kat sini anak panah kita. Okey, anak panah kita telah bergerak dari P ke Q, iaitu dia bergerak ke kiri. Kalau ke kiri maksudnya arah dia adalah mengikut arah lawan jam. Okey nah, ini maksud dia. Okey, jadi macam mana kita nak buat huraian putaran kita? Okey, kita pergi dekat kita punya point yang pertama dulu. Point pertama kita adalah pusat putaran. Jadi P iaitu objek kita. P berputar pada pusat putaran. Okey, berapa pusat putaran kita? Koordinatnya adalah 4, 5. Okey. Lepas tu kita akan cakap pasal sudut putaran. Okey. Sebanyak berapa sudut putaran kita? 180 darjah. Okey, lepas tu kita akan cakap pasal arah putaran. Okey, mengikut arah lawan jam. Okey, jadi jawapan kita adalah P berputar pada sudut putaran berkoordinat 4, 5 sebanyak 180 darjah mengikut arah lawan jam. Okey, ini adalah jawapan kita pada B. Okey nah. Okey, jadi kita buat pula soalan F. Okey, tadi kita cari pusat putaran untuk titik kan? Okey, ini kita kembali kepada imej untuk soalan F. Okey, macam tadi juga, step pertama kita kena cari pusat putaran kan? Okey, macam kita belajar untuk latihan 11. Okey, kita kena labelkan dulu setiap titik P dan Q. Okey, jadi kat sini cikgu labelkan dia sebagai A. Lepas tu bawah ni sebagai B. Kanan dia C. Sini D. Okey, kat sini pun imej Q ni pun cikgu buat jugalah macam tu. A, B, C, D. Bila kita nak label titik bagi imej, kena sama. Okey nah. Okey, seterusnya kita akan buat apa? Okey. Seterusnya cikgu akan ambil titik D, okey, dan pada P dan juga titik P pada Q. Titik D. Titik D pada P dan titik D pada Q. Cikgu ambil titik kedua ni, cikgu garis lah. Okey, lepas cikgu garis, kita akan bina dia punya garisan serenjang. Okey, cikgu ambil titik D pada Q. Okay, cikgu akan tanda di atas dan juga di bawah. Okey nah, begitu juga titik D pada
P. Tanda di atas dan di bawah. Okey, baik. Bila ada persilangan, okey, sini ada persilangan, jadi kita boleh garis lah. Okey, kita akan buat satu garisan. Okey, nah. Okey, selepas tu cikgu akan ambil pula titik C pada P dan juga titik C pada Q. Okey, jadi ambil kedua-dua titik ni, kita akan garis. Okey, lepas tu kita akan buat garisan serenjang. Okey, cikgu pergi pada titik C pada Q. Okey, cikgu akan buat tanda lah di atas dan juga di bawah. Okey, lepas tu cikgu pergi pada titik C pada P. Cikgu akan juga buat tanda di atas dan juga di bawah. Okey. Okey, jadi bila ada bersilang pada kedua-dua tanda ni, kan? Jadi kita boleh buat satu garisan lurus lah. Okey. Okey. Bila kita dapat dua garisan serenjang, kita dapati ada persilangan pada satu titik, iaitu di sini. Okey, kita tanda kat sini. Okey, jadi ini adalah pusat putaran lah bagi soalan F. Okey, jadi apakah koordinat pusat putaran kita? Koordinat pusat putaran kita adalah 4 dan Y dia adalah 1. Okey, settle untuk pusat putaran. Lepas tu kita kena cari pula mengenai sudut putaran. Okey, untuk sudut putaran, okey, cara nak cari dia senang saja. Okey, kamu ambil satu titik pada P iaitu objek. Kamu gariskan pada titik pusat putaran kita. Okey, nah, cikgu ambil titik D. Cikgu gariskan dekat pusat putaran, kan? Okey, lepas tu pada pusat putaran cikgu gariskan pada titik D image kita, iaitu Q. Okey, baik. Okey, kalau kamu tengok kat sini, okey, ini bentuk apa? Ya, bentuk L. Kalau bentuk L, macam kita belajar tadi, okey, bentuk L adalah sudut 90. Satu lagi sudut yang kita akan belajar dalam putaran adalah satu garis lurus 180 darjah. Jadi kalau bentuk L, ia merupakan, sudutnya adalah 90 darjah. Jadi settle untuk sudut putaran. Okey, selepas itu, kita nak cari pula arah putaran. Okey, arah putaran biasanya kita akan tengok objek bergerak ke image. Okey, kalau soalan ini adalah P adalah objek, Q adalah image. Jadi apabila P objek berputar kepada image, kamu tengok kat sini, dia bergerak ke kanan. Jadi arah kita adalah, kalau bergerak ke kanan, arah kita adalah ikut arah jam. Okey, jadi settle untuk arah putaran. Okey, baik. Jadi macam mana kita nak tulis jawapan kita? Okey, kita boleh tulis macam ni lah. Okey, apakah kita punya objek tadi? Objek kita adalah P. Jadi kita tulis kat sini P. Okey, nah. P berputar pada kita kena
Okey, keyword pertama adalah pusat putaran. Okey, P berputar pada pusat putaran. Okey, apakah pusat putaran kita bagi soalan ni? Koordinat 4, 1. Okey, sebanyak. Poin yang kedua kita adalah sudut putaran. Berapa banyak sudut putaran kita? Okey, 90 darjah. Okey, mengikut. Okey, ini yang ketiga poinnya. Okey, berkaitan dengan arah. Jadi, arah kita ke sebelah kanan, ia adalah mengikut arah jam. Okay, jadi, huraian kita, P berputar pada pusat putaran 41 sebanyak 90 darjah mengikut arah jam. Okey, nah, ni jawapan kita. Okay, bagi meningkatkan kefahaman kamu, okey, pada muka surat sama iaitu muka surat 7, latihan 12. Okey, buat soalan C, soalan D dan juga soalan E. Okey, untuk topik kali ini, hari ini, kamu kena buat 4 latihan sahaja. Okey, 3 latihan daripada latihan 12 dan 1 latihan daripada latihan 11. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.